Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي وبعد. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. استعين الصراط المستقيم. وقال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 186 mafhumnya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang apa yakni tentang apakah aku ini dekat ataupun jauh, maka sungguhnya aku ini sangat dekat, sangat hampir. Aku akan perkenankan permintaan mereka yang meminta kepadaku, doa mereka yang berdoa kepadaku, dengan syarat hendaklah mereka melaksanakan segala titah perintahku dan beriman kepadaku. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Yang saya muliakan pengerusi serta jawatan kuasa Surau Tuan Haji Hashim, Kampung Tanjung Putus, Permatang Pauh, Pulau Pinang, Malaysia, Perdana Menteri baru. Itu alamat penuh kan? Sahibul Fadilah Ustaz Mujib yang mulia lagi dicintai Allah dan Rasul, tuan-tuan imam, tuan-tuan muazzin, tuan-tuan siap, para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, pimpinan-pimpinan masyarakat, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang mulia lagi dicintai Allah dan Rasul, serta disayangi oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertamanya, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia dan keizinannya, kita dapat duduk dalam majlis yang sangat dicintai oleh Allah dan para malaikat. Majlis yang menjadi asbab pengampunan dosa kepada mereka yang menghadirinya. Majlis yang menjadi asbab hidayah untuk setiap kita yang hadir di dalamnya. Muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang mulia lagi dicintai Allah dan Rasul,
Hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya ghulam inni uallimuka kalimat. Aku duduk ataupun aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda salam bersabda, wahai budak, ya ghulam, dengan maksud wahai budak. Sesungguhnya aku ingin mengajar kamu beberapa kalimah. Ihfazillah yahfazuk. Ihfazillah tajiduhu tijahak. Dengan maksud jagalah Allah. Maknanya yakni pelihara, jaga hubungan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nescaya pasti Allah akan menjaga kamu. Dan kamu akan dapati bahawa Allah berada di hadapan kamu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala dengan mengatakan bahawa martabat hadis ini adalah hadis hasan sahih. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ini memerlukan kepada komitmen yang sangat tinggi, yang sangat serius. Bermula daripada kehidupan sosial kita. Kehidupan sosial kita yang bermula daripada diri kita sendiri, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya suka quotekan satu perkataan dengan dua kalimah di dalamnya, iaitu belajar taat. Belajar taat ini satu perkara yang sangat susah untuk kita amalkan dalam hidup kita. Kita nak belajar taat dengan Allah, belajar taat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar taat dengan ibu bapa kita, belajar taat dengan majikan kita, belajar taat dengan guru-guru kita. Sangat susah. Isteri sangat susah nak belajar taat dengan suaminya. Rakyat sangat susah nak belajar taat dengan pemimpinnya. Dan ketaatan itu mestilah berlandaskan kepada hukum Allah dan Rasul. Belajar taat ni benda yang memang sangat susah. Kalau kita dengan Allah Subhanahu wa taala nak belajar taat masa kita duduk sorang-sorang, termasuk baik diri saya, baik yang hadir pada malam ni, memang sangat susah. Saya pun pandai sebut di lidah, di perkataan saya, tapi sangat susah untuk diamalkan. Ketika kita duduk dalam sebuah bilik yang kita kunci pintunya, dalam keadaan sesiapa pun tidak tahu maksiat apa yang kita buat pada ketika itu. Ketika itu sangat susah untuk kita belajar taat. Nak taat dengan Allah ketika duduk sorang-sorang lebih susah daripada mentaati Allah ketika duduk ramai-ramai macam ni.
Kita boleh solat sunat qobliyah dan ba'diyah sebelum dan selepas solat. Bila duduk ramai-ramai macam ni. Tapi kita susah nak solat sunat qobliyah ba'diyah tu kalau seorang-seorang di rumah. Betul? Biasanya semayang fardu terus je. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nak belajar taat dengan ibu dan ayah kita sangat susah. Sebab tu kita boleh taat zaman budak-budak, tapi bila umur dah makin tua, walaupun mak kita, bapak kita masih hidup, lagi susah nak belajar taat. Marah balik dekat orang tua tu. Pasal apa? Pasal kita rasa kita pun dah berumur. Mak kita umur 70, kita umur 50. Kita rasa mak kita tak patut marah kita, buat kita macam budak-budak. Padahal kita memang budak yang dia lahirkan suatu masa dahulu. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia lagi dicintai Allah dan Rasul. Nak belajar taat dengan guru ni lagi susah. Tu belum cerita sampai suruh guru merangkak lagi. Dulu zaman kita mengaji dulu, zaman kita belajar dulu, kalau kita buat salah, guru pukul, kita tak berani balik cerita dekat mak ayah. Walaupun kita tahu kita tak salah. Sebenarnya guru tu yang tersilap pukul kita. Tapi kita tetap tak berani balik cerita dekat mak ayah. Kalau balik cerita, dia bukan bela kita, dia tokok lagi, dia tambah lagi. Hari ini, orang boleh biadab dan kurang ajar dengan guru. Boleh marah guru depan anak-anak kita. Pasal itulah anak-anak kita pun jadi biadab dan kurang ajar. Tak apa, kalau aku buat salah pun nanti bapa aku, mak aku, kedua-duanya gangster yang akan pertahankan aku. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia lagi dicintai Allah dan Rasul. Itu kalau sekolah dah jadi murid tua mengaji dekat surau macam ni, mengaji di masjid, pun susah nak taat. Betul tak? Kita mari duduk ni, punya belagak hati itu tak mau tunduk langsung sebagai seorang murid. Yang duduk depan ni, walaupun umur dia baru 18 tahun, dia tetap bergelar seorang guru. Kita yang duduk di bawah tu, walau umur 80 pun, tetap bergelar seorang murid. Betul? Sebab tu dalam istilah murid dan guru tidak ada istilah bekas. Itu bekas guru saya. Tak, itu guru saya sampai dia mati, sampai saya mati, dia guru saya. Itu bekas. Mana ada bekas? Guru ni sampai mati dia guru. Betul? Tapi kadang-kadang tak perasan kan, terbiasa dalam perkataan harian kita. Takkan kalau mak kita mati, kita nak cerita ke orang, oh tu bekas mak saya. Pelik pula dah bunyi kan. Guru ni sampai bila-bila dia guru. Sebab tu nak belajar taat sangat susah. Kalau guru yang duduk depan ni pula mengajar masjid surau, bercakap benda yang berlawanan dengan hawa nafsu kita, lepas tu tak panggil dah. Betul? Boleh belajar taat malam ni? Boleh ke tak ni? Kalau ustaz kata ubah tradisi mulai malam ni duduk melengkong kot dinding tu, boleh ubah malam ni.
Ni tradisi duduk melengkong kat dinding ni bukan tradisi di Tanjung Putih, tradisi di seluruh Asia. Bukan Malaysia, seluruh Asia masjid surau macam tu. Hebat tak hebat hak duduk disiplin duduk dalam majlis ilmu. Kalau suruh belajar taat malam ni boleh ubah? Boleh tak ni? Boleh tak ni? Jangan jawab boleh, bangkitlah mai ke depan. Nah, tu belajar taat. Menyesai kan. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, yang ramai orang kampung kita ni yang dia tak mari ni bukan sebab dia tak nak mari, tapi kita suka duduk belakang-belakang sampai tutup jalan orang nak masuk, sebab tu mereka tak mai. Faham tak ni? Akhirnya salah kita. Kita kata dekat kita duk sembang sama kita, apalah depa ni, kita buat majlis ilmu pun depa tak mau mai. Depa bukan tak mau mai, tapi depa nak masuk pintu tu tak boleh. Depan ni kosong, kita tak mau duduk. Kita duduk sampai halang pintu. Jadi depa tak mai, salah kita pasal kita duduk depan pintu. Faham tak ni? Boleh ustaz macam tu nah? 2 kali ulanglah. Ada satu masjid saya pernah tutup mikrofon, bangkit terus balik. Terkejut jemaah. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, nak belajar taat ni memang satu perkara yang sangat susah. Itu dalam sosial kehidupan kita. Nak belajar taat dalam sistem ekonomi kita pun sangat susah. Sehingga kadang-kadang kita rasa terdesak, kita menghalalkan riba kerana keterdesakan hidup, nak memiliki sesuatu, terpaksa berurusan dengan secara riba. Walaupun kita tahu riba itu dosa yang sangat besar. Kita tidak kembali kepada sistem ekonomi yang Allah SWT ajarkan kepada kita, yang Rasulullah SAW tunjukkan kepada kita. Kita masih lagi melaksanakan sistem ekonomi yang disebut sebagai dui sistem. Dia ada 2 sistem. Walaupun ketika seorang penyaga daging lembu meletakkan daging lembu di 2 meja yang berbeza, dengan tuan yang sama, sistem yang sama, daging lembu yang di meja sebelah kanan ni, lembu fresh, sekilo berapa sekarang daging? Ha? 34 ringgit. Yang meja belah kiri pun daging fresh, kilo 34 ringgit. Pelanggan kita datang, dia kata, "Tuan, kenapa asing 2 meja ni? Yang ni 34 ringgit, yang 35 ringgit, apa beza dia?" "Oh, sama fresh, daging pagi ni baru. Bezanya yang ni saya sembelih, yang ni daging kena langgak lori pagi tadi. Lembu kena langgak lori, yang tak sembelih." Macam tu yang ni haram lah. "Ya, tapi saya tak paksa. Tuan boleh pilih." Sistem tu salah ke tidak? Menyediakan yang haram sebagai pilihan, salah ke tidak? Salah. Bila ada orang datang kepada tuan punya daging tadi, dia beli meja kanan yang sembelih halal itu, akad jual belinya sah ke tidak? Sah. Akad jual belinya sah. Jelas. Tetapi keseluruhan sistem itu yang dia sediakan meja belah kiri tadi, lembu yang kena langgar lori tadi, jadi keseluruhan sistem itu salah ke tidak? Salah. Walaupun ketika orang datang berurusan membeli daging yang di meja belah kanan itu sah sebab daging itu disembelih. Macam tu kita hari ini. Kita sediakan sistem perbankan Islam. Kita sediakan sistem perbankan riba. Boleh pilih. Ketika kita berurusan dengan sistem perbankan Islam, urusan kita ya sah.
Betul. Tetapi secara dasarnya keseluruhan sistem yang mencampurkan pilihan antara yang haram dan halal ini salah. Soal kalau pemiliknya orang kafir, itu bab lain. Ini masalah kita menceritakan pemiliknya orang Islam. Tuan punya negara, tuan punya bisnes, tuan punya kedai itu orang Islam. Jadi kita kembali farudduhu ila Allah wa Rasul, kembali kepada Allah dan Rasul. Kita jaga Allah dalam masalah politik. Tadi sosial, kedua ekonomi, yang ketiga dalam masalah politik. Kita jaga Allah dalam masalah politik kita. Ya, rakyat mengharapkan perubahan berlaku pada baru-baru ini. Sehingga terlantiknya Perdana Menteri yang baru pada hari ini. Jangan seronok dulu. Kita bersyukur di saat ada perubahan, tapi jangan seronok dulu. Kerana ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu diangkat menjadi sebagai seorang khalifah, apa kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu? Sambil mengangkat pedangnya, jika kamu tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kamu, maka pedang ini akan membetulkan kamu. Sebab tu jangan terlalu gairah menyindir, perli pihak lawan. Sebab yang baru, walaupun mereka sebenarnya bukan orang baru, yang pernah memerintah suatu masa dahulu, lalu bertukar pemerintah, lalu mereka kembali memerintah. Ingat, ambil iktibar dan pengajaran ketika kamu dijatuhkan suatu masa dahulu. Ketika rakyat menukar kepada pemerintah baru, di saat rakyat merasakan kamu tidak menjaga hubungan kamu dengan Allah, kamu tidak pedulikan suara rakyat, Allah jatuhkan kamu. Hari ini Allah angkat kamu kembali. Jangan lupa ambil iktibar dan pengajaran ketika kamu dijatuhkan pada tempoh hari. Sebab itu amanah ini bukan satu perkara yang ringan. Amanah ini sangat berat dan sangat besar sebenarnya. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia dicintai Allah dan Rasul, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita pun jangan terlalu seronok sangat sampai kita muat naik di media-media sosial, sindiran-sindiran tajam. Kenapa kita merasakan kita telah menang? Ingat, ujian ketika kalah lebih ringan berbanding ujian ketika menang. Ingat, di saat kita menang, ujian ketika menang itu lebih berat daripada ujian ketika kalah. Di saat kita tidak menjadi seorang pemimpin, ujiannya lebih ringan daripada di saat kita diangkat menjadi seorang pemimpin. Apabila kita diangkat menjadi pemimpin, ujiannya lebih berat daripada kita menjadi seorang rakyat. Amanahnya sangat besar. Ambil iktibar, ambil pengajaran. Muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang mulia lagi cintai Allah dan Rasul, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ihfazillah, jagalah Allah. Yahfazuk, nescaya Allah akan menjaga kamu. Wa tajidu tijahak, nescaya kamu akan dapati Allah berada di hadapan kamu. Ingat ayat yang kita bacakan di awal tadi.
Wa idza sa'alaka ibadi anni ya Muhammad, jika sekiranya hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, fa inni qarib, maka sungguhnya katakanlah kepada mereka, sungguhnya aku ini sangat hampir, sangat dekat. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, hampirnya kami kepada hamba kami itu lebih hampir daripada urat leher mereka sendiri. Sangat dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan perkenankan permintaan setiap hamba-Ku yang meminta. Dengan syarat, falyastajibu li, hendaklah mereka tunaikan segala perintah aku. Syaratnya, laksanakan segala perintah aku dulu. Wal yu'minu bi, serta beriman kepada aku. Syarat pertama tadi, laksanakan segala perintah aku. Wal yu'minu bi, yang syarat kedua, dan beriman, maknanya yakin dengan aku. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka itu termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, sebab itu bila Allah berikan ruang untuk kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, memelihara segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan yang Allah berikan ini jangan kita sia-siakan. Kesempatan yang Allah berikan ini jangan sekali-kali kita lupa siapa kita, daripada mana kita datang, dan untuk apa kita dijadikan. Siapa kita? Kita adalah hamba-hamba yang Allah ciptakan sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan tak kala Tuhanmu menyatakan kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan jadikan seorang khalifah di atas muka bumi ini. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau akan jadikan orang-orang yang engkau akan jadikan di atas muka bumi ini orang-orang yang akan menumpahkan darah, orang-orang yang akan membuat bencana, orang-orang yang akan membuat kerosakan, may yufsidu fiha wa yasfiku dima, yang akan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tidak cukupkah kami para malaikat? Kenapa nak cipta orang lain? Kami ini para malaikat tak cukupkah yang sentiasa bertasbih, memuji Engkau ya Allah, serta memuliakan, mensucikan Engkau ya Allah? Qal, lalu Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun, sungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, dari man itu siapa kita? Yang keduanya, daripada mana kita datang. Itu daripada mana kita datang. Yang keduanya, siapa kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Matlamat aku ciptakan, jadikan manusia tidak lain tidak bukan untuk mengabdikan diri kepada aku. Ini tujuan penciptaan kita. Sebab itu Allah SWT berikan ruang dan peluang sehingga malam ini kita boleh duduk dalam majlis seperti ini. Sehingga malam ini kita masih sempat lagi bernafas dalam majlis yang sangat Allah muliakan kita, untuk diberikan peringatan demi peringatan. Semata-mata kita hadir pasti dan pasti untuk kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia lagi cinta Allah dan Rasul, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala berikan ruang dan peluang, maka pada malam ini kita ingat, mungkin adanya kita di sini, beradanya kita di sini sebagai yang terakhir.
Karena tidak ada siapa di antara kita yang hadir pada malam ini berani menjamin bahawa keluar daripada pintu tu nanti kita masih sempat lagi menghadiri majlis yang mulia seperti ini. Karena akhirnya kita akan dikembalikan kepada pemilik alam semesta ini, pencipta alam sarwa jagat ini, itu Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu jaga ibadat kita, jaga zikir kita, jaga bacaan Al-Quran kita, jaga amalan-amalan sunnah kita. Semalam hari Jumaat, berapa ramai orang yang jaga amalan sunnah, bahawa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan pakaian putih pada hari Jumaat. Kita datang solat dengan macam-macam warna baju, sah, tak salah. Tapi demi kecintaan kepada baginda SAW, baginda SAW sangat suka dengan pakaian yang berwarna putih. Dan baginda tidak meninggalkan pakaian putih pada hari Jumaat. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, kita cari macam-macam apa amalan-amalan yang kita nak buat pada bulan Rajab Syakban ni. Orang hantar mesej tak berhenti dekat ustaz-ustaz. Tanya apa amalan yang nak buat. Ya. Jangan demam sudah. Tahu takut. Anak doktor ke? Patut buah anak inta. Anak ni anak Safawas. Patut perangai macam pak dia. Anak ni amanah Allah. Dalam 100 orang kena ada seorang macam saya yang suka menjerit. Kan, kalau tidak dia tak takut. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, macam-macam mesej orang hantar dekat ustaz-ustaz bila masuk bulan Rejab. Antara mesej yang popular, amalan apa nak buat bulan Rejab. Amalan apa yang paling bagus bulan Syakban. Saya jawab sesuai dengan keimanan kita hari ini. Iman kita bukan macam sahabat. Saya kata, tosah duk cari amalan lain. Boleh jaga pertamanya solat 5 waktu di awal waktu berjemaah dengan takbir yang pertama bersama imam. Masya Allah, tabarakallah. Boleh jaga yang tu pun, Allah Rabbi, besar dah kan. Yang kedua, tak payah cari amalan lain. Nak buat apa di bulan Rejab Syakban ni? Qabliyah ba'diyah kita tu pun kan, tak pernah kita boleh cukup jaga kan. Tak boleh istiqamah, susah sangat-sangat. Tu qabliyah ba'diyah kan. Yang ketiga, amalan ataupun wirid selepas solat. Jangan duk mencari-cari amalan lain kalau wirid selepas solat kita pun tak mampu jaga. Apakah tiada hikmah dan apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja-saja nak suruh kita jaga amalan-amalan selepas solat fardu itu dengan istighfarnya la ilaha illallah la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir 10 kali yang baginda baca selepas subuh dan maghrib.
Baginda hanya amalkan la ilaha syarikalah 10 kali itu selepas subuh dan maghrib. Baginda baca juga hanya selepas subuh dan maghrib, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, hindarkan aku daripada api neraka-Mu. 7 kali. Neraka ada 7. Untuk imam yang baca 3 kali, dia tak lepas daripada 4 neraka lagi. Amalkan, jaga sunnah, baca 7 kali Allahumma ajirni minan nar. Sebab Nabi, kenapa baginda baca 7 kali? Sebab neraka tu ada 7. Baru kita perasan kan, kita duk biasa buat 3 kali kan, rupanya ada 4 neraka duk tunggu. Baginda sebut tentang kelebihan membaca ayatul kursi selepas solat. Baginda SAW sebut tentang kelebihan membaca 3 kul. Baginda baca 3 kul selepas solat. Baginda membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukra wa husni ibadatik selepas solat. Dalam hadis-hadis yang sahih, baginda pesan jaga, ataupun sahabat melihat baginda sendiri buat baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Sesibuk mana pun, walaupun ada program lepas maghrib, ada ustaz ceramah, jangan tinggalkan amalan-amalan wirid itu. Janganlah panjang-panjang pula. Lepas ayat kursi itu terus zikir Subhanallah 33 tu. Lepas tu doa sudah. Bantai pula Syahidallah, sagi amanah Rasul, dia buat tahlil pula. Ustaz tu dah menggelisah kan. 45 minit saja wirid. Yang ni pun satu hal juga. Jaga. Wirid ni amalan-amalan yang apakah baginda salam sebut dekat kita tapi baginda tak buat. Apakah baginda cakap tak serupa bikin. Tiba-tiba kita dengan mudah tak nampak beratnya, ataupun maknanya kita sangat menitik beratkan wirid selepas solat ini, walaupun benda tu hanya sunat. Ayah ibu-ibu yang mulia, kita cari macam-macam amalan nak buat bulan Rejab Syakban ni, padahal amalan-amalan mudah yang Nabi SAW pesan dekat kita pun kita tidak istiqamah. Berapa ramai di antara kita yang hadir pada malam ni yang ada sugi dalam poket dia. Yang Nabi SAW sangat beratkan amalan sugi, bersiwak itu, bersugi itu, walaupun nampak remeh. Kalaulah tidak menyusahkan umatku, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak min kulli waqti salah. Aku akan perintahkan mereka bersugi pada setiap waktu solat kalau tidak menyusahkan umatku. Padahal benda tu nampak simple kan, tapi kita tak boleh nak jaga, betul? Kenapa saya angkat beg hitam tadi letak dekat depan tempat imam? Itu sunnah, namanya sutrah. Baginda SAW tidak akan solat di hadapan dia kosong, lapang, melainkan baginda akan pacakkan sama ada busur panahnya ataupun tombaknya. Dalam hadis-hadis yang sahih, berdalilkan hadis-hadis yang sahih itu, dalam mazhab kita Syafi'i, sutrah itu adalah sunat muakkad yang sangat dituntut. Imam solat dalam keadaan lapang, tak ada sutrah, sah, solatnya sah, tapi makruh. Sutrah bagi makmum pula adalah imam. Orang tua-tua kita dulu ni, dia letak bantal kat depan kan. Kita dulu ingat dia letak bantal itu pasal takut orang melintas saja, bukan bab takut, tapi memang sunnah. Sutrah itu sunnah. Sebab tu para ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, kalau dia masuk dalam masjid nak solat sunat tahiyatul masjid, dia akan cari tiang-tiang masjid. Dia akan, ataupun dia akan solat di saf-saf depan, dinding-dinding depan ni menjadi sutrah. Kalau dinding depan ni penuh orang, tiang-tiang penuh orang,
dia akan solat di belakang orang yang sedang berwirid atau iktikaf tu. Orang yang duduk tengah berwirid tu, orang tu akan dijadikan sutrah bagi dia. Sebab tu bila orang datang solat belakang kita, jangan lari, nanti dia kejar. Sebab dia nak jadikan kita sutrah. Kita pula yang tak tahu ni, kita yang jahil tadi ni, kita marah. Punya luah masjid ni nak semayang belakang aku juga. Padahal dia nak jadikan kita sutrah. Pernah satu masjid saya angkat kerusi letak depan saya. Orang tu datang tanya saya, "Ustaz, ni ajaran apa pula ni? Nak sembah kerusi ke?" dia kata. Bertanya tu bagus dah. Tapi cara tanya tu, kan? Sebab tak reti mengaji. Orang jahil ni, annahu yadri fahuwa la yadri. Dia tahu kata dia tak tahu, lalu dia menuntut ilmu, tu jahil. Tapi kalau jahil murakkab, jahil dalam bahasa Melayu apa? Bodoh. Murakkab yang bersusun-susun. Tu Ustaz kan? Ataupun bahasa mudah, bodoh bertingkat-tingkat. Oh, rupanya bodoh bertingkat-tingkat tu ada dalam kitab. Jahil murakkab. Apa dia jahil murakkab? Annahu la yadri fahuwa la yadri. Dia tak tahu kata dia tak tahu. Dia perasan macam dia tahu. Orang sembang apa pun semua dia tahu. Cerita pasal komputer, aku pun tahu. Cerita pasal RAM lah, padahal dia nak cari butang nak on komputer tu pun dia tak tahu. Tapi nak abang, orang cerita pasal roti, dia pun tahu. Orang cerita pasal enjin kereta, dia pun tahu. Tapi bila suruh dia repair enjin, jadi macam uli roti tu. Cerita apa semua, pernah jumpa kan orang lagu ni. Jenis sembang semua dia reti. Kan? Ataupun bahasa Melayu yang lain disebut apa? Bodoh sombong. Kan? Jahil murakkab tu dalam kitab sebut jahil murakkab kan. Rupanya terjemah mudah dia apa? Bodoh bertingkat-tingkat. Bodoh kita ni biar setingkat aja. Jangan bertingkat-tingkat, faham tak? Tunjuk pandai. Yang ustaz cerita tu tak pernah dengar pun. Dah tak mengaji memang. Lepas tu diumpatnya ustaz bergantang-gantang. Kan? Tu yang tulis dekat depan ni. Apabila masuk waktu solat, sila beri laluan kepada azan. Okeylah bahasa tu. Ni kali keberapa saya sebut tak tahulah. Satu masjid saya geram sampai hari ni. Kepada penceramah, masa yang diberikan hanya 1 jam sahaja. Sila patuhi arahan. Kurang ajar. Memang kurang ajar nak mampu. Sila patuhi arahan. Tak ada adab sungguh. Itu sebab tu saya tanya. Anak kita kalau dekat sekolah, loceng bunyi, dia angkat tangan, cikgu, stop, loceng dah bunyi. Kalau kita dapat tahu, kita nak buat apa kat anak tu? Kita kata apa? Kurang ajar kan? Jadi sebab tu, tak payah cari, jaga amalan-amalan kerohanian yang kita yang sedia ada. Sebab amalan-amalan tu akan mendidik jiwa kita sebenarnya. Macam sutrah tadi. Tu tempat kaki letak Quran tu. Letak depan tempat imam, jangan alih dah. Kan? Jangan alih sampai kiamat. Oh, tu dia lama kan. Pasal apa? Kesian tu imam solat dalam keadaan makruh. Kita masuk dalam surau ni pun semayang sunat qabliyah ba'diyah. Tengah-tengah surau ni seorang-seorang lapang pun makruh. Bila tidak ada sutrah, ambil sesuatu, carilah rehal ke, bubuhlah apa benda pun depan kita tu kan. Orang tua tu kita sebut tadi, orang tua kita dulu dia letak bantal tu. Dia mengaji tak tinggi macam kita sampai universiti, tapi ilmunya masya-Allah. Rupanya orang tua kita dulu dia amal sunnah, kita yang tak faham. Kita hari ni nampak, saya nampak mengaji macam tinggi, nampak serban besar, tapi bodoh bertingkat-tingkat tu ada. Saya lah, bukan orang lain. Ayah ibu yang mulia, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Ya.
Sebab tu kita kena jaga. Bila Allah SWT berikan ruang dan peluang untuk kita beramal, amal sungguh-sungguh insya-Allah. Jaga sunnah sungguh-sungguh insya-Allah. Ya. Buat apapun, letakkan Al-Quran dan hadis di hadapan kita. Jangan tinggal langsung satu sunnah pun. Sebab sekecil manapun pandangan kita kepada sunnah itu, sunnah ni sebenarnya tidak ada yang kecil, semuanya besar. Jaga. Ya. Sunnah semuanya besar. Pasal apa? Sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu Malaysia tinggal sunnah azan hanya semata-mata ustaz habis kuliah lambat, terus komat. Surau ni apa? Komat terus. Selalu. Surau ni kalau ustaz ceramah lajak, isyak terus komat ke azan? Jangan mohong, jawab betul-betul. Komat. Siapa bagi autoriti pada tuan-tuan untuk gugurkan sunnah azan? 2 saat dari sekarang. Siapa bagi kuasa kepada kita untuk gugurkan sunnah azan tu? Kita mengaji kan, tanda kiamat nanti, sampai satu masa esok azan sudah tidak dilaungkan. Hari ini, satu Malaysia surau masjid yang ustaz habis kuliah lambat tidak melaungkan azan isyak. Azan lah. Ustaz habis pukul 10 pun, kalau bagusnya macam tadi masuk waktu terus azan, minta, itulah tulis kat depan tu okey. Minta ustaz bagi lalu azan, tapi tulislah bahasa yang beradab kan. Tak ada masalah. Tapi kalau kita rasa tak syok ustaz, tak apalah. Lajak sampai 9.30 ke pukul 10 pun nanti kita terus semayang. Tapi jangan tinggal sunnah azan. Kalau ustaz berhenti pukul 10, azan. Azan tak semesti pakai mikrofon. Setuju? Azan tidak semesti pakai mikrofon. Setuju? Yang penting azan. Kalau malam ni pukul 10 pakai mikrofon, takut ke? Jawablah, takut ke? Takut dengan siapa? Syirik. Takut dah lah syirik sebelum ni, macam-macam syirik. Takut bini syirik. Wah, ajak ni ustaz kan. Azan pukul 10. Pakai speaker luar tu. Berani tak ni? Takut orang serang rumah Ustaz Mujib. Assalamualaikum Ustaz. Pasal apa azan pukul 10 tadi? Ustaz jangan baca ayat Quran, jangan baca hadis, buang karan je. Cakap dekat dia, sebenarnya masuk waktu 8.42 tadi kami memang nak azan. Habis tu, pasal apa tak azan? Dia marah kan. Pasal tunggu hang letak mai-mai. Kami tunggu punya tunggu sampai pukul 10. Hang tak mai juga, barulah kami azan. Hang lah punya pasal sebenarnya. Berani jawab lagu tu? Berani tak ni? Berani tak? Orang macam tu kena ajak lagu tu. Kan? Sembang semua kan. Berani muka marah dekat Yahudi tu macam dah beli tiket nak pergi Israel. Kan? Azan lewat sikit pakai mikrofon pun tak berani, sembang perjuangan. Menyesal panggil ustaz malam ni kan. Ya ibu-ibu yang mulia, jangan tinggal sunnah azan. Boleh ustaz? Kita tak ada kuasa dan tidak ada autoriti untuk gugurkan sunnah tersebut. Tolonglah. Lebih daripada 20 hadis dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW sebut dekat sahabat, azan walaupun ketika itu kamu hanya tinggal seorang diri. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi tengok 3 orang sahabat nak keluar, Nabi panggil. Nak ke mana? Sahabat tu kata, kami nak bermusafir ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW pesan, azan walaupun kamu solat jamak dan
kasar azan. Walaupun dalam musafir azan. Sebab tu Syekhuna, guru kami, Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Maki, saya ingat bila kami sampai di surau RNR tu kan, dia masuk surau tu dia akan azan dulu. Walaupun kami masa tu sampai dah pukul 5 lebih nak sembahyang asar. Punya jaga sunnah azan. Walaupun musafir, sebab Nabi SAW pesan azan walaupun kamu bermusafir, walaupun kamu solat jamaah azan. Kita hari ni tinggal azan hanya sebab ustaz habis kuliah lambat. Tu saja. Betul. Ada ustaz, ada satu tempat, satu masjid, saya sebut benda yang sama, tiba-tiba salah seorang jemaah dia jawab, ustaz lain tak kata apa pun. Saya kata, ustaz lain bukan tak mau kata, tapi percayalah, sangkalah baik dengan ustaz-ustaz, bahawa ustaz-ustaz seluruh Malaysia mewakilkan saya untuk cakap. Faham tak ni? Tu sangka baik nama dia. Mereka bukan tak mau cakap, mereka dah wakil kat saya. Faham tak? Surah abang. Ustaz lain bukan tak berani nak suruh panggil yang duduk bersandak kat dinding tu mai duduk depan. Bukan tak berani. Bukan tak berani. Tapi mereka wakil dekat Ustaz Muhammad James suruh tolong abang. Faham tak ni? Ada satu masjid, malam tu habis ceramah, satu orang tua dia jumpa saya, dia kata, ustaz, 70 tahun masjid ni tak pernah siapa pun panggil mai depan. Ustaz orang pertama, dia kata, memang berani sungguh. Saya kata, takut apa? Saya guru, hampa murid. Murid buat cara murid. Nak kena suruh merangkak ke apa? Kau hajar punya ustaz kan? Tak semua tak. Kecil hati. Mengaji, mari mengaji, tak boleh kena marah. Kecil hati. Kalau istilah kami dipanggil hati ponen. Jadi hati halus ni. Alah, kecil hati pasal kena marah dengan ustaz. Tu yang ada surau di Ipoh tu. Batal terus kuliah berkitab bulanan saya di surau tu sebab hanya panggil mai depan. Katanya pengurusinya ustaz juga, pensyarah lah tu. Payah. Kena marah tak boleh. Siapa yang ni ayah-ayah ni zaman ngaji tak pernah kena marah? Ada? Oh, tak pernah. Dan siap saya dalam kelas ada payung kuning lagi macam raja. Udahlah. Kan? Rasulullah SAW sendiri pernah meninggikan suara dalam majlis ilmunya. Tengok Sahih Bukhari. Tajuk hadis pun Rasulullah SAW meninggikan suara dalam majlis ilmu. Tajuk hadis yang kita di Sahih Bukhari. Nabi SAW pernah marah. Tapi marah Nabi bukannya marah hawa nafsu macam kita. Marah Nabi itu wahyu. Nabi SAW mengadabkan sahabat dalam majlis ilmu. Dan hadis Sahih Bukhari, sahabat duduk belakang pun ada hadis dia tentang 3 orang sahabat Nabi yang Nabi tengah menyampaikan ilmu, masuk 3 orang. Orang pertama mai duduk depan sekali, orang kedua duduk belakang, orang ketiga tak jadi masuk, keluar balik. Habis Nabi bercakap, Nabi kata, maukah kamu aku ceritakan tentang 3 orang ni? Adapun orang yang pertama, dia bersungguh-sungguh menuntut ilmu, Allah sediakan tempat untuk di depan ni. Adapun orang yang kedua duduk belakang-belakang tu, dia malu nak ke depan, Allah malu nak bagi ilmu dekat dia. Orang yang ketiga tak jadi masuk, keluar balik, dia berpaling dari Allah, Allah berpaling daripada dia. Nauzubillah. Ni hadis Sahih Bukhari, bab duduk dalam majlis ilmu depan belakang pun ada hadis. Tu tak cerita duduk luar lagi. Oh, bukan Pak Ustaz, duduk luar ni memang lagi clear lah dengar. Huyo. Dia kata dalam masjid tu bergaul. Kat luar ni lebih duduk rumah tu lagi clear. Semayang nak selesa macam tadi lah. Solat pun soft, tak nak rapat. Nak selesa sampai
saya sebutkan rapat anak jari kaki bertemu anak jari kaki orang sebelah. Hadis sahih. Sahabat kata ketika Nabi SAW perintahkan kami merapatkan saf, jari kaki kami bertemu dengan jari kaki orang sebelah. Itu sunnah yang kita kuburkan. Kita semayang nak selesa. Kalau boleh nak semayang Jumaat tu depan TV je, live Masjid Negara kat TV kan. Ikut kat TV je. Bang, tak semayang Jumaat hari ni? Ada live kan TV Masjid Negara, abang ikut ni je lah. Ikut imam dalam TV boleh. Abang tak buat lagu tu. Nak selesa punya pasal. Nah, ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, jaga amalan-amalan yang kadang-kadang kita nampak simple dan kecil, tapi jaga. Allah jaga kita insya-Allah. Ya, Allah pelihara rezeki kita, Allah pelihara ketenangan hati kita. Tenang ni benda yang tak boleh beli. Ya, walaupun sebab tu sunnah tu kita ni biasalah bersungguh-sungguh ingat Allah masa susah. Bersungguh-sungguh ingat Allah masa susah. Masa senang kita lupa kan. Sejujurnya, kita paling banyak berdoa masa senang ke masa susah? Masa susah. Masa senang ni berdoa juga tapi tak berapa bersungguh. Tangan pun letak teriba aja. Letak tangan teriba aja tu imam baca doa kan. Amin. Nak bagi-bagilah ya Allah, tak nak bagi sudah. Ibarat dia macam itulah. Letak tangan teriba ni. Tapi masa susah, tiba-tiba dapat mesej, duduk dekat surau, dapat mesej, tengok handphone. Kan? Ada kawan hantar. Bini hang dah tahu hang kahwin seorang lagi dekat Siam. Masa tu menangis-nangis atas saf sebelum balik rumah ni. Bersungguh-sungguh solat hajat 44 rakaat. Punya berdoa, ya Allah, tolonglah ya Allah, lembutkanlah hati isteriku ya Allah, ataupun boleh lupakanlah, hilangkanlah ingatan dia ya Allah. Tu dia. Menangis-nangis 44 rakaat. Ni tak ada kena-mengena dengan Ustaz Fawaz berdoa ni. Pasal apa? Pecah rahsia kantoi. Menangis. Kita kan manusia ni. Allah Rabbi ya Karim. Ya. Tapi bila senang, nak menangis pun payah. Tu kata doa pun letak tangan teriba je. Betul tak ni? Tapi bila masa susah lah, ya Allah. Masa berhadapan dengan saat yang getir. Lepas asar pun semayang ba'diyah, bayangkan. Punya nak munajat ni, lepas asar semayang sunat ba'diyah. Orang pakai heran, dia ni semayang apa? Sangka baiklah dia qada subuh tadi. Itu sangka baik. Kalau orang semayang 2 rakaat lepas asar ke lepas subuh tu, sangka baik dia qada solat lepas-lepas. Sebab qada solat tak ada waktu haram. Orang semayang, habis semayang subuh, lagi dia terus buka waktu duha, tengah gelap lagi, dia semayang. Sangka baik bahawa tadi dia tak sempat solat sunat qabliyah, maka dia solat sunat qabliyah itu dia gantikan selepas semayang subuh. Boleh. Pasal apa? Dia masuk surau, orang dah qomat. Oleh sebab dia ni orang yang tak pernah tinggal qabliyah ba'diyah, habis bagi salam lepas wirid, dia bangkit, dia buat balik qabliyah. Dalam mazhab kita Syafi'i, boleh solat sunat qabliyah selepas solat sunat subuh tu, kerana berlakulah hadis sahih Bukhari, dalil yang sahih, seorang sahabat tu habis semayang subuh, dia pun angkat takbir, semayang 2 rakaat. Habis semayang, Nabi tanya dia, kamu solat apa selepas subuh ini? Maka dia kata, ya Rasulullah, aku tadi tak sempat nak solat sunat qabliyah subuh, maka aku lakukannya selepas subuh. Maka Nabi pun diam, Nabi tak kata tak boleh. Berdasarkan hadis itu, maka dalam mazhab kita Syafi'i, maka boleh solat sunat qabliyah yang terlepas selagi mana kita masih dalam waktu tu bukan niat qada. Walaupun solat sunat bukan niat qada, selagi ada waktu. Dan pernah dalam hadis sahih Bukhari juga, Nabi SAW lepas solat zuhur tak dan buat ba'diyah, tak dan buat. Orang datang berpusu-pusu duk tanya Nabi soalan tentang agama.
Nabi duk layan orang tu sampai tak sempat solat sunat ba'diyah tadi sampai masuk asar. Maka hadis riwayat dalam Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku melihat Nabi SAW solat 2 rakaat selepas asar. Lalu datang hadis yang lain dalam Sahih Bukhari juga menjelaskan bahawa yang Nabi solat 2 rakaat lepas asar tu Nabi qada, yang tu qada. Pasal dah masuk asar kan, Nabi qada ba'diyah zuhurnya. Nabi qada solat sunat ba'diyah zuhur lepas asar. Punya jaga qobliyah ba'diyah ni. Tu hadis sahih. Maka kan sangka baik. Nah, jangan tiau tu kan. Ni semayang ni bodoh, tak mau mengaji, kita punya perangai kan. Sangka baik. Kod dia tak buat tadi qobliyah kan. Ya. Jadi jaga walaupun nampak kecil. Sebab apa macam saya sebut tadi, kita ni hanya banyak berdoa di saat susah. Nak tunggu ni. Allah. Siapalah PM ni ya Allah. Kan? Nak tunggu kan. Punya dengan semayang hajat berdoa ya Allah. Bagilah melingkup pok-pok ni ya Allah kan. Doa pun kan. Janganlah. Doa ni pun ada akhlaknya. Ya. Kita habis-habis dapat tahu Allah kan, dapat tahu bahawa Perdana Menteri yang dipilih oleh Majlis Raja-Raja, Masya Allah kan, adalah orang yang kita hajat, kita doa tadi. Lepas tu start esok dah tak duduk dah, semayang hajat tak berhenti tu tak ada dah kan, hilang dah. Yang wirid panjang tu pun tak ada dah. Nak wirid pun ringkas-ringkas je. Nah, sunat aja. Masa susah berdoa, Masya Allah. Ini fitrah manusia. Bukan tuan-tuan, saya pun sama perangai macam tu. Kan? Masa susah baru teringat Allah banyak, ya Allah. Masa senang, nak wirid pun ringkas, teringat hadis. Kan ada hadis Nabi pesan kat Sayyidatina Fatimah, boleh wirid lepas semayang tu subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allah 10. Hadis sahih tu. Kan? Pakai hadis tu sampai sudah. Tapi bila masa susah, cukup 3 ni. Syekh Rasid Jian, subhanallah, sambil menangis ni. Subhanallah, ya Allah tolonglah, subhanallah. Subhanallah. Orang kata dia ni pasal apa kan? Orang dah pesan pagi-pagi jangan sarapan dengan ketum, degil. Jadi lagu tu kan. Jadi jangan ingat Allah hanya ketika susah sahaja. Macam mana saat susah, masa senang pun banyaklah amalan kita. InsyaAllah Allah sentiasa bersama dengan kita. Wallahu alam. Ya, tadi suruh perkenal nama diri kan. Kenapa Muhammad James, dalam kad pengenalan saya Muhammad bin James Bevan. Muhammad bin, mana nama saya Muhammad sahaja. Ya, bin James Bevan. Jadi betul ayah saya tu orang Jerman, mak saya India Muslim mamak. Ya, sebab tu saya tak ada darah, saya bukan Melayu, sebab tu saya tak perangai macam orang Melayu. Orang Melayu ni dia berkiah. Tu ustaz-ustaz Melayu tadi bukan tak berani, dia berpantun tapi tak erti bahasa. Orang yang mari kuliah ni tak erti bahasa. Dia mai ustaz jenis macam saya bukan Melayu ni cakap terus ya. Tak mau boleh belah. Senang kan? Tak ada masalah. Ustaz jangan cakap lebih-lebih sangat ustaz. Cakap ikut apa yang kami nak. Nanti kami tak panggil dah. Sujud syukur kau tak panggil dah. Nak main mandu jauh-jauh ni, buat penat ya. Kan? Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah rahmati pertemuan kita. Minta ampun dan maaf atas keterlanjuran bahasa. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semua. Jangan pula tanya, kadang-kadang tempat ceramah ni, lepas ceramah tanya, bila masuk Islam? Tak, aku beranak-beranak Islam. Kan? Yang masuk Islam tu pak aku je. Masa nak kahwin dengan mak dulu. Kan? Anak dia ni memang beranak-beranak Islam. Tanya bila masuk Islam kan. Ada soalan atau bantahan? Ada bantahan? Berani bantah. Kan? Samsing betul ustaz malam ni. Ada nak tanya soalan?
Tak berani nak tanya. Tu dia. Saya kalau bola tanggung, saya tak main drop shot. Saya smash dengan raket-raket masuk dalam kepala, faham tak? Tanyalah nak tanya, insya-Allah. Ustaz ni nampak cengih tapi hati baik. Kan? Ha. Ustaz Mujib pun tak berani nak tanya. Jangan lagu tu. Mana mak Ustaz Fawaz? Sebelah. Makcik rindu kat orang rumah saya ya. Tu orang rumah muda. Pasal dia muda daripada saya, seorang je orang rumah, tak ada dua kan. Ada makan ke lepas ni? Ada siap makan? Untuk semua? Ke penceramah saja? Penceramah saja. Bagus. Orang ramai ni jangan bagi makan. Depa main nak mengaji, tengok muka ikhlas belaka ni. Kurang hajang ni ustaz kan. Sabarlah, sabar. Istighfar banyak-banyak. Ya, Oh, ni pengurusi. Baru tak abang awal tak bantai teruk tadi kan. Okey Ya. Ya, saya zaman tok nenek saya dulu dah datang, dah dapat IC sini sebelum merdeka lagi. Ayah saya tu pun lahir di sini. Ya, itu zaman ayah saya tu kalau ada saya rasa umurnya dekat 90 kalau ada. Tapi saya tak ada ayah sejak umur 6 tahun. Orang suruh tanya soalan agama, tapi tanya soalan janji tanya kan. Ada siapa nak tanya ustaz? Pukul berapa nak berhenti? Ya. Ya. Nombor 1. Sepanjang hidup kita ni, yang dia tak tolong tu lagi banyak ke yang dia tolong lagi banyak? Tu nombor 1. Bila yang dia tolong lagi banyak, kita semua tahu hak dia tolong kita lagi banyak daripada yang dia, bukan dia tak tolong, tapi dia tangguhkan pertolongan dia tu. Kan? Sebab apa? Sebab nak uji kita. Allah tak bagi pasal dia sayang dekat kita. Yang kita minta tak dapat sebab dia sayang dekat kita. Ingat, itu satu. Yang keduanya, nak yakin yang bila kita intansurullah wa yansurkum, kamu tolong agama Allah, Allah akan bantu kamu. Ihfazillah yahfazuk, kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Nak yakin, maka ingat dalam hadis Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, hadis muttafaqun alaih, tentang hadis iman, Islam dan ihsan. Hadis yang kedua dalam kitab hadis 40 An-Nawawi menyebut, bila Sayyidina Jibril AS tanya dekat Nabi SAW, apakah itu ihsan? Maka baginda jawab, anta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu sembah Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Fa in lam takun tarahu, kalau nak tengok tak erti, tak nampak juga. Fa innahu yarak, yakinlah Allah sentiasa melihat kamu. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia. Sebab itu asas nak mendatangkan keyakinan itu adalah dengan tauhid. Nak datangkan keyakinan itu dengan tauhid. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam mensyarahkan hadis tersebut, mengatakan, anta'budallah ka'annaka tarahu, kamu sembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah, maka itulah makam musyahadah. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, itulah makam musyahadah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam Siyarus Salikin Syahdu Sama Al-Falimbani rahimahullah ta'ala juga menyebut bahawa makam musyahadah itu apa dia? Bermula dengan tauhid af'al. Apa dia tauhid af'al? Tauhid perbuatan.
Apa makna tauhid af'al atau tauhid perbuatan tu? Apa definisinya? Nampak segala perbuatan makhluk itu terbit daripada kudrat iradat Allah. Ataupun dia definisi yang mudah, nampak perbuatan Allah pada makhluk, makhluk ni langsung-langsung tidak ada perbuatan. As-Saffat ayat 96, Allah berfirman, wallahu khalaqakum, Allah cipta kamu, wa ma ta'malun, dan Allah yang mencipta perbuatan kamu. Kamu dia buat, perbuatan-perbuatan kamu pun dia buat. Ni gerak diam ni. Gerak diam kita ni pun dia yang buat, dia yang buat. Maknanya segala perbuatan aku ni terbit daripada kudrat dan iradat Allah. Nampak perbuatan Allah pada makhluk, makhluk langsung-langsung tidak ada perbuatan. Itu definisi bagi tauhid af'al, tauhid perbuatan. Belum cerita tauhid sifat, belum cerita tauhid zat. Sebab tu penting sifat 20 tu dalam kita nak beramal dengan tauhid af'al, tauhid sifat, tauhid zat tu. Ya, jelas sungguh-sungguh, nampak sungguh-sungguh. Kita buat apa pun yang dia tak bagi itu pasal apa? Pun sebab dia sayang kita, sebab dia juga yang buat. Ujian tu tanda kasih sayang Allah. Kan? Itu saya selalu pernah cerita dalam ceramah saya di YouTube pun saya pernah cerita tentang kisah seorang pakcik yang saya balik daripada pasar malam, saya masuk kereta, nak masuk kereta, dengar orang panggil, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Saya nampak satu pakcik tengah berjalan datang. Dia datang ke arah saya, dia bawa beg plastik sampah hitam tu. Dalam tu penuh dengan bungkusan-bungkusan keropok mentah, keropok Kelantan tu. Dia kata, ni Ustaz, pakcik jual keropok ni. Kita biasalah, benda tu memang ada kat rumah. Saya tu tak apalah pakcik, dah banyak kat rumah. Jawapan tu kadang-kadang betul, kadang-kadang bohong. Tuan-tuan pernah macam tu kan? Salesman datang, tuan-tuan pernah bohong kan? Dah ada, padahal tak ada. Betul tak? Saya pernah bohong. Berdosa. Kan? Kawan tu mai jual apa? Alat urut tu kan? Dia bawa alat urut tu, dia kata, saya tengah berjalan dekat kaki 5 bangunan kedai tu, dia mai dia pintah. Assalamualaikum bang. 2 minit je. Gaya salesman tu kan? Jurujual ni memang dia dilatih untuk pastikan nak close customer ni, orang beli juga. 2 minit je bang. Saya nak cepat, saya kata, tolong bang 2 minit je. Ni alat urut pakai bateri. Abang tengok, dia buka badan saya kan, dah ada kat rumah. Padahal bohong. Hak tu memang saya bohong. Kan? Berdosa. Tapi masa tu geramnya pasal, dia tu, dah ada bang, beli lagi satu bang. Bagi dekat keluarga pula. Saya kata memang 2 dekat rumah. Lagi sekali menipu. Kan? Dah ada 2 kat rumah. Beli nombor 3 bang. Dia kata. Saya kata dalam hati, saya kata, dia ni kalau kerja dengan aku bagus ni kan. Kan? Dia punya gaya jurujual tu, Masya Allah. Kan? Beli bang. Tak apa. Kan? Cukuplah 2 tu. Padahal tak ada. Tapi yang pakcik tadi tu memang keropok di rumah memang ada. Itu bukan bohong. Saya kata dah ada pakcik kat rumah. Dia tiba-tiba dia kata dekat saya, Ustaz, RM1.5 je Ustaz. Tolonglah beli. Tadi pakcik jual kat pasar malam tu, siapa pun tak beli. Pakcik nak beli beras je kat rumah, dia kata. Dia sebut-sebut macam tu, saya punya tahan air mata ni. Dia kata pakcik nak beli beras je kat rumah Ustaz. Ustaz beli satu dapat RM5. Pakcik nak beli beras je, dia kata. Tolonglah Ustaz, belilah, dia kata. Saya buka bonet kereta saya kata, pakcik, kira berapa dalam plastik sampah hitam yang besar tu kan. Pakcik kira berapa semua, pakcik bubuh dalam bonet kereta saya ni, saya bayar sekarang. Dia kira habis. Dia kata, semua Ustaz. Tak apa Ustaz, beli satu. Tak apa, saya kata, masukkan semua. Habis saya bayar dekat dia. Peristiwa tu berlaku tahun 2006, tak silap saya masa tu. Habis saya dah tutup bonet, saya nak masuk kereta, dia kata, Ustaz, pakcik nak tanya satu soalan, boleh tak? Boleh? Pakcik semayang 5 waktu tak tinggal. Pakcik semayang 5 waktu tak tinggal. Tapi pakcik doa kepada Allah, tapi kenapa Allah masih biar pakcik susah, dia kata.
Pakcik doa hari-hari tapi Allah masih biar pakcik susah. Kenapa Ustaz? Saya kata dekat dia, pakcik, sebab Allah sayang pada pakcik. Pasal apa pula kalau Allah sayang, Allah bagi pakcik susah? Sebab, cuba pakcik jawab jujur dengan saya. Pakcik banyak berdoa di saat susah ke masa senang? Masa susah lah Ustaz. Rupa-rupanya Allah bagi pakcik susah sebab Allah nak pakcik dekat dengan dia. Allah nak dekat dengan pakcik. Sebab tu dia bagi pakcik susah. Sebab pakcik tidak akan berdoa sebanyak pakcik berdoa masa susah berbanding ketika pakcik senang. Menangis dia. Dia kata, ya Allah, pakcik tak perasan rupanya Allah sayang dekat pakcik. Allah nak pakcik dekat dengan dia. Tak apa Ustaz, fahamlah dia kata. Ni, ibu faham tak? Bila kita datangkan kerana Allah tak bagi tu pasal apa? Sebab dia nak kita dekat dengan dia. Sebab dia tahu masa kita senang, kita ni orang yang selalu lupa. Dia tahu tentang hamba dia. Betul. Rupanya sebab dia sayang sangat dekat kita. Ya. Jadi, sebab itulah Rasulullah SAW memilih kehidupan yang susah yang boleh menyebabkan baginda dekat dengan Allah. Di antara kita selalu dekat dengan Allah ni apa dia? Dakwah. Bila kita keluar dakwah ni, benda kita paling takut sekali bila orang tolak dakwah kita, orang maki kita, orang tarik parang pula. Maka ketika tu kita nak berdakwah, kita akan banyak berzikir, banyak berdoa kepada Allah pada ketika itu. Maka orang yang keluar dakwah ni, ya, dia sentiasa merasakan dia sangat berhajat dengan bantuan dan pertolongan Allah. Lepas tu rajin, kena rajin-rajin keluar dakwah. Kita akan rasa Allah sangat dekat dengan kita. Di saat kita banyak berdoa. Ya, wallahu alam. 9:25. Udahlah. Ya, tengok jam tak berhenti. Teknik menghalau penceramah halus-halusan. Tengok jam tak berhenti. Ya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah rahmati pertemuan kita pada malam ni. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kasih sayang dengan asbab kita duduk pada majlis. Terima kasih Ustaz Mujib yang sudi menjemput saya untuk menjejakkan kaki ke kampung Tanjung Putus. Dulu putus, sekarang dah bersambung. Maka pada malam ni saya isytiharkan nama kampung ini dengan nama yang baru, Kampung Bersambung. Dah tak putih dah kan? Hebat orang tua-tua dulu kan. Kalau kita nak tukar nama, kita buat nama lain memang tak sedap kan. Dia sedap nama Tanjung Putih juga. Cuma nak tukar buah lain pasal dah bersambung, memang tak sedap sebut kan. Rasa tak syok kan. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Serta kasihani dan sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami semenjak kami kecil ya Allah. Dan ampunkan dosa sekalian guru-guru serta masyaikh kami, mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat yang hidup maupun yang telah mati dengan segala rahmat-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, jangan Kau beratkan kami dengan ujian tidak sanggup kami hadapi ya Allah. Kami mohon pertolongan-Mu ya Allah. Sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami dengan dosa-dosa yang kami lakukan kepadamu ya Allah. Sekiranya Engkau tidak ampunkan dosa-dosa kami itu serta tidak mengasihani kami, kami akan termasuk dalam golongan orang-orang yang sangat rugi ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada kami ya Allah untuk menjadi asbab umat ini mendapat hidayah ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami ya Allah untuk menjadi seorang hamba yang mampu menyelamatkan diri kami dan keluarga kami daripada api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon dengan limpah rahmat dan pertolongan-Mu ya Allah.
Matikan kami dengan kesudahan yang baik dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan kau matikan kami dengan kesudahan yang buruk ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sallallahu ala Muhammad sallallahu